Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Azlan Shah, 2210-803. Hari ini saya akan membincangkan mengenai komunikasi interpersonal sebagai strategi dakwah Rasulullah. Yang pertama iaitu definisi. Definisi komunikasi interpersonal ialah komunikasi ini melibatkan antara manusia iaitu secara tatapan muka yang membolehkan setiap orang menampakkan reaksinya secara langsung, baik secara verbal ataupun non-verbal. Seterusnya, konsep mengenai komunikasi interpersonal. Ia berlangsung antara dua orang yang dikenali dengan istilah diadik. Diadik merupakan konsep umum komunikasi. Proses komunikasi ini terlibat antara dua orang dalam situasi tatapan muka, iaitu setiap pasangan dalam interaksi akan menumpukan perhatian semata-mata kepada orang yang mereka bercakap. Maksudnya kita face to face each other lah untuk bercakap. Seterusnya, yang ketiga iaitu cara. Ada 3 cara dalam kaedah komunikasi interpersonal. Yang pertama, secara perseorangan. Yang kedua, secara komunikasi kelompok, iaitu proses komunikasi yang berlangsung antara 3 orang ataupun lebih secara bertatapan muka, di mana anggota-anggotanya saling berinteraksi antara satu sama lainnya. Dan yang terakhir iaitu secara gerak isyarat, seperti secara kontak mata, gerakan tubuh dan gerakan tangan. Yang keempat, strategi yang digunakan dalam komunikasi interpersonal sebagai dakwah, iaitu yang pertama, strategi sentimental iaitu al-manhaj al-atifi. Strategi sentimental al-manhaj al-atifi ini iaitu membincangkan mengenai dakwah yang memfokuskan aspek hati dan menggerakkan perasaan dan batin secara dakwah untuk menyampaikan dakwah. Seterusnya iaitu strategi rasional iaitu al-manhaj al-aqli, iaitu dakwah dengan beberapa metod ataupun kaedah yang memfokuskan pada aspek akal pemikiran. Strategi ini mendorong dakwah untuk berfikir, merenungkan dan untuk mengambil pengajaran. Dan yang terakhir sekali, strategi indriawi iaitu al-manhaj al-hissi. Kaedah ini adalah dinamakan dengan strategi eksperimen ataupun strategi berilmiah. Ia didefinisikan sebagai sistem dakwah, iaitu kumpulan metod dakwah yang berorientasikan pada panca indera yang berpegang teguh pada hasil penelitian dan percubaan. Dan yang kelima, kepentingan komunikasi interpersonal, iaitu yang pertama untuk membangunkan hubungan yang berjaya di rumah, di sekolah, di tempat kerja dan di khalayak umum. Contohnya untuk berkomunikasi dengan jiran tetangga baru, mengkoordinasikan jadual bersama rakan atau untuk bernegosiasi dengan pihak atasan. Dan yang akhir sekali iaitu aplikasi komunikasi interpersonal, iaitu strategi dakwah Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah SAW melakukan dakwah secara bersembunyi-sembunyi. Seterusnya, dakwah secara berterang-terangan, iaitu melakukan dakwah kepada penduduk di Mekah. Dan akhir sekali, dakwah secara terbuka iaitu di luar Mekah, iaitu di kawasan Madinah dan di luar sekitarnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.